Bagi saya, kalau saya beli Proton Inspira ni, saya akan make upkan daripada segi luaran. Tak adalah nampak macam Lancer sangat, tak nampak macam wannabe sangat. So, Inspira ada depan mata. Apa lagi? Jom kita lenjan kereta ni sekali lagi. Ini adalah Proton Inspira. Sebelum ni saya ada buat satu video tentang sejarah Proton Inspira. Dan video ni adalah semua yang anda perlu tahu tentang Inspira. Dan terima kasih kepada Hongli Auto, Wong Jiatai kerana pinjamkan kereta ni. So hari ni kita dah dapatkan fizikal kereta ni. Dan hari ni kita akan ceritakan secara detail tentang performance dan handling secara terperinci Proton Inspira. Jom. Ini adalah Proton Inspira dan ini adalah kali pertama saya memandu kereta ni sejak 7 tahun lepas. Saya sentiasa sukakan Proton Inspira sebab ini adalah global car dan Proton Inspira ni adalah identical, sama dengan Mitsubishi Lancer. Everything semua sama daripada segi chassis, daripada segi dalaman, luaran, everything semua 100% sama. Perbezaan yang ketara antara dua model ni adalah daripada segi logo dan dia punya kosmetik semata-mata. Bermaksud sekiranya anda pemandu Proton Inspira dekat Malaysia ni, kereta inilah kereta yang sama juga digunakan pemandu-pemandu dekat Australia, Japan, UK, US dan satu dunia. Platform yang sama, enjin yang sama, platform yang sama. Proton Inspira ni didatangkan dengan enjin 2.0 liter MyVac dual overhead cam, yang mana dia produce lebih kurang 150 horsepower dan 197 Newton meter of torque. Untuk perbandingan, kita ambil Honda Civic FD 2.0 yang mana dia menggunakan enjin 2.0 iVTEC yang produce lebih kurang 155 horsepower dan 188 Newton meter of torque. Dekat situ kita boleh tengok Proton Inspira ni dia kurang 5 horsepower daripada Honda Civic FD, tapi dia punya torque dia lebih 9 Newton meter of torque daripada Honda Civic FD. Tapi kelebihan utama Proton Inspira ni adalah daripada segi dia punya handling. Look at that. Tayar skidding. Wow. Relax. Wow. Handling dia sangat-sangat superb. Yang mana kelebihan handling dia, Proton Inspira ni jauh lagi better daripada Honda Civic FD. Kita pernah lakukan test dulu pada tahun 2012-2011 dekat area Serdang sana antara Proton Inspira dan Honda Civic FD. Memang jauh ketara daripada segi dia punya handling. Yelah, Mitsubishi kot, dibandingkan dengan Honda memang ada jurang yang tertentu. Even kalau nak dibandingkan di antara Inspira ni dengan Mitsubishi Lancer sekalipun, daripada segi handling, Inspira ni lagi baik dia punya handling. Sebab waktu Proton repatch Mitsubishi Lancer ni dulu, diorang dapat kebenaran untuk tuning daripada segi handling. So bayangkanlah, Mitsubishi handling plus Lotus ride and handling, Proton ride and handling, satu resepi yang sangat-sangat baik untuk sesebuah kereta segmen C, kereta road car, kereta everyday car. Daripada segi transmission, Mitsubishi Lancer dan Proton Inspira ni menggunakan kotak gearbox CVT, Continuous Variable Transmission, 6 speed. Tapi korang jangan risau, CVT dia perfect. CVT dia hampir sempurna macam Honda Civic juga. Sebab korang susah nak rasa dia punya CVT lag. Ya, sangat smooth, sangat smooth. Sebab tu sebelum ni saya pernah katakan, kalau korang ada plan untuk beli Proton Inspira terpakai, korang beli je. Asalkan condition kereta tu tip top, korang tengok kereta tu puas-puas, korang test drive puas-puas, dan kalau harga dia ngam, korang sambar je. Daripada segi acceleration, smooth. Daripada segi performance, pick up, not bad. Dan yang paling penting, daripada segi dia punya handling dia, pedal shift, drop gear. Oh, korang akan rasa confident serta merta. Wow. Rasa macam drive sports car. Wow, memang beza dengan in term of handling. Honestly, I'm sorry, memang banyak beza dengan Honda Civic FD daripada segi handling, kepuasan memandu. Perasan tak? Jam baru.
Proton Inspira ni adalah salah satu dream car saya dulu waktu saya berkelas asesmen tahun 2010. Tapi pada waktu tu memang tak mampu nak beli. So rasa sekarang harga kereta ni dah murah, saya rasa macam nak beli satu Inspira ni. Dan kereta ni, unit ni masih available lagi dekat Hong Li Auto. Kalau korang nak beli Inspira ni, korang boleh contact Wong Jiatai. Ini adalah Inspira 2.0 Executive CVT. Korang boleh contact Wong, minta nego lah harga dengan dia, murah-murah. Tapi macam mana pula in term of dia punya fuel consumption, dia punya minyak dia? Pasti ramai di antara korang yang tertanya-tanyakan, jimat ke, kuat minyak ke Proton Inspira ni? Masih lagi di tempat yang sama. Tadi tak ada anjing, so hopefully sekarang pun anjing tak kacau. Daripada segi dia punya fuel consumption dia dianggarkan lebih kurang 13 ke 14 km per liter. Tapi kalau korang duk lenjan mungkin dapat 12, dapat 11. Dan untuk perbandingan sama juga, lebih kurang juga macam Honda Civic FD 2.0, lebih kurang dalam 13 ke 14 km per liter. Itu adalah standard normal fuel consumption untuk sebuah kereta segmen C brand Japan. Tak kira sama ada Honda, Toyota, Mazda, Subaru ataupun Mitsubishi ni. Ini adalah view daripada segi dalaman Proton Inspira. Sederhana saja, dia tidak secantik Honda Civic FD, tapi dia ada elemen-elemen yang berbeza, iaitu design konsep dalaman dia lebih follow kepada Continental. Macam interior BMW, dia tak ada geometri garisan-garisan yang terlalu ekstrim dan menonjol. Dia rata saja dan cuma ada satu finishing dekat sini. Dia ada pedal shift magnesium. Dia ada dua airbag, ABS, EBD. Kereta ni didatangkan dengan auto cruise, auto light sensor, auto rain sensor dan auto climate control. Saya suka dia punya radio dia, Clarion. Tapi zaman tu memang belum ada touchscreen, GPS dan lain-lain untuk kereta. Dan kalau korang beli, korang boleh tukarkan dia punya infotainment ni, Android ataupun sebagainya. Tapi untuk sound system Proton Inspira ni sangat-sangat baik. First kali daripada segi dia punya meter cluster dia ada smart info display dekat tengah-tengah ni, agak besar. Saya suka. Trip A, Trip B, service reminder, average fuel consumption. Saya suka benda ni sebab waktu Inspira ni mula-mula dilancarkan pada tahun 2011 dulu, fungsi smart info display yang terperinci macam ni tak banyak ada pada mana-mana kereta lain. Ini dia punya gear console dia. Dia tak ada butang dekat sini untuk kita tekan sebab dia menggunakan gated system. Tak macam gear console biasa, dia straight, sebab tu kita kena tekan butang. Yang ni kita kena kiri kanan. Dan dia cuma ada P, R and D sahaja. Dia tak ada 3, 2, L. Dan dia tak ada juga S, Sport Mode, sebab kita boleh tolak ke sini. Wow, dia ada plus dan minus. Kita boleh drive macam manual. Kita boleh shift kepada gear atas ataupun gear rendah dekat sini, ataupun menggunakan pedal shift. Sini ada satu kompartmen power outlet, satu kompartmen kecil, dua cup holder, dan sini ada satu armrest dan ada satu kompartmen dalam tu. Yang ini bukan versi premium, bukan full spec, tapi dia adalah 2.0. Sebab tu dia tidak didatangkan dengan leather seat. Yang ini fabric, tapi dia punya seat pun agak besar daripada sini sampai sini. So memang selesa untuk jalan jauh. Dan dia punya lebar pun cukup selesa bagi saya. Dia punya legroom pun selesa. So kita nak tengok seat bahagian belakang pula. Jom. Okey, ini adalah ruang tempat duduk bahagian belakang. Kalau korang tengok dekat sini berapa besar dia punya ruang legroom dekat sini. Wow, lebih daripada satu jengkal. Dan bawah seat ni pun kita masih boleh letakkan, sorokkan kita punya kaki lagi. Cuma dekat sini dia punya center hum dia agak sedikit tinggi, tapi dia punya kelebaran ni bagi saya dah cukup. Dan ruang headroom dekat belakang ni pun agak sangat-sangat luas juga, sangat-sangat tinggi. So memang selesa kalau korang nak bawa 3 penumpang kat bahagian belakang ni. Ini adalah dia punya ruang boot Proton Inspira. Agak besar juga. Dan dia punya seat masih boleh turun lagi, 60-40 split. Dia just menggunakan temporary tire yang kecil ni. So not bad, not bad. Mungkin lebih kurang 400 lebih ke 500 liter, lebih kurang macam tu saya anggarkan. Dan unit yang ni adalah color gold, color bronze macam tu. Dan owner lama dia dah tukarkan bumper lensa GT dekat sini. Yang ini 18 inci. Proton Inspira ni memang boleh muat 18 inci sport rim, tak ada masalah. Dan belakang ni dia dah tukarkan spoiler lensa. Wow, cantik juga. Dan bumper belakang pun dia tukarkan pada aftermarket punya. Dan dekat sini kalau korang perasan, dia ada letak fake air vent dekat sini. Ini adalah fake, tak ada laluan angin.
Bagi saya, kalau saya beli Proton Inspira ni, saya akan make upkan daripada segi luaran. Tak adalah nampak macam Lancer sangat. Kalau nak make up aftermarket, cari make up yang tak nampak macam terlalu wannabe sangat. Sebab saya lebih sukakan konsep yang clean dan showroom condition, konsep asal, nampak bersih. So, Inspira ada depan mata. Apa lagi? Jom kita lenjan kereta ni sekali lagi. Proton Inspira ni mula dilancarkan pada hujung tahun 2011 dan penjualan dia berakhir pada sekitar tahun 2015. So pada era tersebut ramai yang kena troll, ramai yang marah sebab pada waktu tu Mitsubishi Lancer Evo X sangat-sangat popular dekat dunia ni, serata dunia. Pada pembeli yang dah terbeli Mitsubishi Lancer, suddenly ada Proton Inspira yang jauh lagi murah. Harga Inspira pada waktu tu adalah sekitar 70 lebih ke 90 lebih, manakala Mitsubishi Lancer sekitar 119 ke 120 macam tu. Perbezaan harga yang sangat jauh sebab waktu tu dengan harga Proton Inspira 70 lebih ke 90 lebih, kita hanya boleh dapat Toyota Vios ataupun Honda City sahaja. Segmen B, yang ini adalah sebuah kereta segmen C, global car, platform yang sama dengan Lancer Evo 10. Evo is a rally car. Ramai lagi yang masih tak faham dengan konsep apa perbezaan antara chip plug dengan rebadging. Chip plug adalah tiruan. Satu syarikat dia curi design ataupun produk orang lain, dia tiru bulat-bulat tanpa kebenaran dan dia hasilkan produk dia sendiri, produk yang hampir sama. Tapi rebadging pula adalah satu usaha sama di antara dua ataupun tiga ataupun beberapa syarikat yang mempunyai persetujuan untuk menghasilkan satu produk di atas keuntungan semua pihak. Dan saya selalu katakan rebadging adalah sihat untuk sesebuah company kereta. Bukan Proton dan Pro 2 saja yang selalu rebadging. In fact, kebanyakan model kereta, kebanyakan brand dekat dalam dunia ni, tak kira daripada segi Japan, Jerman, US, semuanya pernah adakan usaha sama rebadging. Sebagai contoh, Toyota dan Subaru, Vauxhall dan Pontiac, BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi dan banyak lagi company-company kereta yang besar dekat dalam dunia ni yang melakukan rebadging. So, usaha rebadging Proton Inspira dengan Mitsubishi Lancer ni adalah satu langkah yang baik bagi saya. Yalah, bukan senang nak rebadge satu model yang dah terbukti berjaya dekat dalam pasaran dunia. Satu dunia, global car, it's a global car, Lancer. Tapi kalau Lancer berjaya, kenapa Lancer dah tak ada lagi sekarang? So, kita akan bincangkan topik Mitsubishi Lancer, kenapa dia stopkan production dalam video yang berlainan. So, terima kasih kepada korang yang menonton video ni sampai habis, dan terima kasih juga kepada Wong Jia Tai serta Hong Li Auto pada korang yang berada di sekitar Johor Bahru ataupun Kuala Lumpur, Penang ataupun satu Malaysia. Kalau korang tengah nak cari sebuah kereta terpakai daripada sebuah trusted dealer, korang boleh contact Wong Jia Tai, Hong Li Auto. Nombor dia dekat bawah ni. Dan pada korang yang pernah deal dengan Hong Li Auto ni, korang tinggalkan komen korang, feedback korang kat ruang komen dekat bawah sini. Jujur je, sama ada okey ke tak okey ke, untuk kebaikan dan panduan sahabat-sahabat kita yang tengah cari kereta sekarang, insyaAllah. Dan bagi korang sahabat-sahabat yang baru dalam channel ni, sekiranya video ni dapat membantu korang dalam membuat pilihan kereta-kereta terpakai, dan sekiranya ada knowledge baru yang mungkin korang boleh ambil daripada video ni, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah. Akhir kata, saya Nas Abdullah, Strategi Fight Conquer.